para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ni Allah izinkan kita untuk berada dalam masjid ini bersama-sama kita iktikaf. Niat, siapa belum niat iktikaf, niat tidak niat. Sahaja aku berhenti dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala, dapat pahala. Selama mana kita ada dalam masjid ini, selama itulah kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak, okey, tak ada hati, buatlah. Mudah-mudahan Allah pimpin kehidupan kita sebelum dijemputkan oleh Allah SWT ke akhirat nanti. Kerana kita ni warga negara akhirat, bukan warga negara Kampung Gajah, bukan warga negara Tanjung Dara. Imam tu bukan warga negara Tanjung Dara, dia warga negara akhirat. Saya pun warga negara akhirat, bukan warga negara kampung, bukan warga negara Kuala Bumban, bukan warga negara Tanjung Dara. Kita ni semua warga negara akhirat belaka. Sebelum dijemput itulah macam jenazah tadi. Dah habis itu, habis, tak ada dah. Pahala tak dapat lagi dah. Pahala semayang tak ada, pahala puasa tak ada, pahala sedekah tak ada. Yang dulu-dulu sedekah ada lah, tapi lepas itu tak ada lagi lah. Pahala mengajar tak ada lah, tapi kalau dulu ada mengajar ada pahala. Kerana bila seorang mati, habis semua segala amalannya, putus segala amalannya kecuali 3. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin salihin yad'u lahu. Bila mati seorang anak Adam itu, putus segala amalnya kecuali 3. Tak ada dapat pahala lagi, sumber pahala tak ada, kecuali 3 je. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang memberi manfaat, yang ketiga anak yang soleh yang sentiasa mendoakan untuk kedua ibu bapa ni. Itu saya suka ngajar. Mudah-mudahan apa yang diajar diamalkan oleh orang yang mendengarnya dan pahala itu dapat kepada saya sampai saya padam. Sudah padam, pahala lagi mengalir. Sebab itu tuan-tuan yang banyak ilmu, jangan simpan ilmu tu. Ada peluang ngajar, ngajar. Jangan malas. Jangan tandak saja. Tandak dia, saya tak layak. Siapa yang layak? Semua orang tak layak. Yang layak hanya Rasulullah SAW. Yang lain semua tak layak. Cuma yang cakap ni lagi, kalau kita layak memang tak layak langsung. Bukan dia ustaz, dia cikgu. Tapi mengenangkan hadis Nabi tadi, buat jugalah. Mudah-mudahan dapat kita ilmu yang memberi manfaat dan dapat kita ganjaran darinya. Ya. Jadi ilmu ni penting tuan-tuan. Mesti kita memiliki ilmu. Nak semayang kena ada ilmu semayang. Nak meniaga kena ada ilmu meniaga. Nak jadi ustaz kena ada ilmu ustaz. Nak jadi cikgu kena ada ilmu cikgu. Ilmu penting. Lebih lagi tentang semayang. Alhamdulillah ni kita di golongan, di kolom Allah daripada golongan orang yang semayang. Ya. Kalau tak semayang malang lah. Ya. Malang lah. Kerana satu waktu tinggal semayang, Allah akan masukkan dalam neraka 40 tahun. Apa tak lalu? Siapa lalu angkat jangan? 40 tahun. Bukan 40 tahun dunia, 40 tahun akhirat. 40 tahun akhirat berapa tahun dunia? 40 kali 1000 kali 365. Berapa? 14.600.000 tahun. Itu kalau satu waktu tinggal. Kalau satu waktu aja tinggal. Kalau semuanya ayat tak semayang, bayang tak tahu mabuk ni. Jadi mari kita menuntut ilmu. Nak semayang, kena menuntut ilmu semayang. Dalam semayang ni ada rukun. Ada rukun dipanggil rukun qauli, rukun sebutan. Ya, yang kedua rukun fi'li, rukun perbuatan. Yang ketiga rukun qalbi, rukun hati. Rukun ni kena dilaksanakan betul. Bacaan kena betul, gerak-gerik kita kena betul. Jangan melakukan perkara yang boleh merosakkan atau boleh membatalkan sembahyang. Di antara yang ramai orang batal ketika iktidal. Ketika iktidal, banyak lagi kalau nak cerita sembahyang, tak ada baca kitab malam ni. Ketika iktidal, berapa ramai orang batal sembahyang ni? Ya, tengok saya berdiri senang. Saya berdiri ya, keluar sikit senang. Tengok betul-betul.
Ada tak yang buat tadi? Dia rukuk pun banyak orang baca. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ada spring, mana datang spring tu? Tengok ni. Allahu akbar. Kenapa spring? 1, 2, 3. Batal tak kalau 3 gerak betul-betul? Tuan-tuan, 3 gerak betul-betul batal ke tak sembahyangnya? One more time. Batal ke tak? Sudah tahu batal, jangan buat lagi. Itu nak rukuk. Iktidak begitu juga. Sami Allahu liman hamidah. Apa gerak? Apa gerak? Jangan 1, 2, 3, 4. Apa gerak? 4 gerak batal ke tak? Ini yang ramai berlaku. Bukan sini lah tempat lain. Sini tak ada tempat yang tak ada. Tempat lain jadi turun dari iktidak tu. Tengok Sami Allahu liman hamidah. Turun dia diam. Jangan gerak lagi. Diam di sisi dia tahu. Jadi saya kepala dia bergerak tu, saya sengaja. Tengah mayang tak ada begitu pun Jadi 2 gerak je. 1, 2. Nampak ke tuan-tuan dan puan? Orang balik tadi orang tu nampak? Tengok. Sami Allahu liman hamidah. Diam tu. Jangan begitu-begitu. Jangan mengobat lagi tau. 2 gerak je. 1, 2. Itu nak ngajar mereka senangnya. Tapi malam ni tak ada ngajar mereka. Mana buat ni? Alright. Saya ngajar mereka di masjid sana. Alright, malam ni kita sambung bacaan kita. Iaitu membaca tentang perkara-perkara yang membatalkan syahadat. Siapa ada kitab Rumi, buka muka surat 359. Di sini kami cuba sebutkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Hadis apa? Hadis yang mengatakan seseorang itu batal imannya. Ada 3 bahagian. Yang pertama, zahirnya menafikan iman daripada orang-orang yang melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat itu ada yang mengatakan tak beriman langsung. Itu Mu'tazilah mengatakan siapa melakukan dosa besar tak beriman. Satu bagian lagi menunjukkan bersihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang-orang yang melakukan maksiat. Rasulullah tak pernah buat maksiat apa-apa pun. Daripada budak lagi sampai dia remaja, sampai dia dewasa, tak pernah melakukan apa-apa maksiat. Yang makruh pun tak pernah dilakukan oleh baginda Dan satu bagian menamakan sebahagian maksiat dengan nama kufur. Maksiat dia dipanggil kufur. Ada yang kata begitu. Tapi sebenarnya maksiat itu maksiat lah, dia bukan kufur selagi dia ada beriman, dia masih dikira sebagai orang yang beriman. Kalau maksiat, walau besar mana maksiat pun, kecuali syirik. Syirik habis. Kalau syirik kafir. Di sini kami cuba sebutkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Ini yang nak baca Di antara yang pertama, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr. Artinya memaki akan muslim adalah satu amalan fasik. Jangan maki orang muslim orang tu Islam, jangan dimaki dia. Terakhir kamu jangan. Hantu kamu jangan. Bagi apa? Babi kamu jangan. Jangan maki dia. Cakap baik-baik dengan dia. Asal dia tu orang beriman, orang yang sembahyang, lebih orang yang sembahyang kena hormati dia. Memaki akan muslim adalah satu amalan fasik. Fasik itu artinya berdosa. Dan membunuhnya adalah satu amalan kufur. Bunuh orang tak boleh. Jangan ambil nyawa seorang, dosa besar tu. Di antara 7 dosa besar tu ialah mengambil nyawa seorang yang bukan haknya. Kalau ada hak tak apa, kalau dia kojang tukang pancung kepala orang tak apa. Ini dah. Itu hadis yang pertama Siapa bunuh seseorang yang bukan hak, dia kira melakukan dosa yang besar. Kemudian hadis yang kedua. La turji'u ya'di kufaran yakribu ba'dukum riqaba ba'd. Artinya janganlah kamu kembali
la tarji'un, jangan kamu kembali menjadi kafir selepas wafatku. Setelah aku meninggal tu kan, jangan kamu jadi kafir. Takut Rasulullah kabur. Rasulullah bagi warning tu. Sekarang ramai ada orang kafir setelah beriman. Jadi orang takut jadi kafir tu, ya. Kita pun takut kita jadi kafir setelah beriman. Kalau kafir, masuk neraka selama-lamanya, masuk neraka selama-lamanya. Jangan jadi kafir setelah beriman. Itu kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kita doa begitu. Wahai Tuhan, janganlah kamu cabut iman aku ni setelah kamu beri hidayah kepada kami. Karena kamu itu sebaik-baik pemberi hidayah, ya. Itu doa Allah Taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Itu lain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu ada yang kedua. Yang ketiga, istani fin nasi huma bihim kufran atunu fi nasabi wan niyahatu alal mayyit. Dua sifat yang menjadi manusia itu kufur. Kufur tu ingkar. Boleh jadi kafir betul-betul, boleh jadi berdosa besar. Itu aja kufur, ya, ingkar. Angkanya dua-dua tu. Sama dia kafir atau dia tak kafir pun, kalau kufur dia masuk neraka dulu. Dua perkara yang boleh menyebabkan seorang tu jadi kufur, jadi ingkar. Dua sifat yang menjadi manusia itu kufur. Dengan sebab kedua-duanya, iaitu yang pertama, menuduh pada keturunan. Dia menuduh kamu ni memang keturunan tak elok, kamu ni keturunan ahli neraka. Jangan tuduh. Jangan selalu jahat sangka dengan sesama manusia. Kerana baik sangka pula tu. Kecuali ada bukti. Ada bukti lain. Dengar dia cakap, mana wajib sembahyang, itu kafir lah. Mana wajib untuk aurat, itu kafir. Itu nampak betul, dengar betul. Kalau dengar, jangan berkata tak betul. Jangan berkata dia beriman, tak boleh. Kerana hadis Nabi yang lain berkata, man yakfur mu'minan fa huwa kafirun. Siapa mengkafirkan orang yang beriman, maka dia adalah kafir. Mengkafirkan orang beriman. Ada orang lagi, man lam yakfur kafiran fa huwa kafirun. Barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia adalah kafir. Kalau dia tetap kafir, jangan berkata dia tak kafir. Jadi dua-dua tu. Jadi kalau orang kafir, kita kena kata dia kafir. Dan orang yang beriman, jangan kata dia kafir. Padahal kita jadi kafir, ya. Dia faham dari mana? Hadis tadi. Man yakfur mu'minan fa huwa kafirun. Siapa mengkafirkan orang yang beriman, dia adalah kafir. Lagi satu, man lam yakfur kafiran fa huwa kafirun. Barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia adalah kafir. Orang kafir mesti kata kafir. George Bush mesti kata kafir. Benjamin Netanyahu mesti katakan dia itu kafir. Action Wiratu yang bunuh orang Rohingya di Burma tu, kafir. Kena kita kata dia kafir. Jangan kata dia beriman tak. Tapi boleh tak Allah bagi dia iman? Boleh. Itu boleh kalau dia mengucap tu kalau masyarakat. Dia isyar, saya adalah orang beriman. Itu tak apa lain tu, ya. Ada yang asal kafir tapi masuk Islam. Macam Muhammad Ali, asal kafir, Cassius Clay. Tahu? Ada orang nama Cassius Clay. Kemudian dia masuk Islam, tukar nama Muhammad Ali. Tak boleh, boleh. Tapi selagi dia tak isyak dia sebagai Islam, kita anggap dia sebagai kafir lah. Ya. Jadi iaitu kufur dengan sebab keduanya, iaitu menuduh pada keturunan dan menangis yang berlebih-lebihan, iaitu berbiji sabak. Biji sabak itu meratak-ratak dalam kematian. Ya, siapa yang seronok kematian saudara, ya, kematian adik-adik, kematian kerabat sama yang seronok. Tapi yang salah bukan menangis, yang salah tu meratap, meraung-raung, meronta-ronta, mencari-cari baju, mencari-cari rambut, berguling-guling. Itu yang salah, meratap-ratap. Macam orang Hindu tu, bila orang Cina selalu tu, memang disuruh tu, memang dia upah orang tu meratap. Ya tak? Ya, ada tak? Orang Cina, kalau dia mati ada saudaranya apa? Dia upah kamu tu, kamu pakai tu apa? Gelubung hitam tu.
Serobong badan tu, belum suruh menangis. Wah, itu mengata. Memang dia disuruh habis tu. Jadi agama kita tak boleh. Jangan meratap-ratap di atas kematian. Kerana kematian ni siapa menentukannya? Allah Ta'ala menentukannya, ya? Bukan kita. Allah kata mati-matilah tu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Pasti. Kita kalau boleh nak lari dari mati, itu yang beria benar. Jangan cakap pergi ke AJN belah jantung jangan mati betul. Tapi time mati juga, ya. Time mati juga. Tak ada siapa yang boleh mengelak daripada mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Yang awal kan? Kemudian lagi apa? Dari hadis yang ke-5 pula. La yazni zani qina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriqu as-sariqu qina yasriqu wa huwa mu'min. Wa la yashrabul khamra qina yashrubuha wa huwa mu'min. Wa taubatu ma'rudatun bab. Tidak berzina orang yang berzina. Orang yang berzina itu tak akan berzina kalau dia beriman. Kalau dia beriman dia tak berzina. Mengapa dia berzina juga? Ketika dia berzina itu tidak beriman dengan hukum zina. Dia tak beriman dengan hukum zina. Itu dia lajak aja tu. Dengan pulang ini dia tak masih dia pun lajak zina. Masih itu dia tak beriman. Masih dia berzina dia tak beriman. Sedangkan dia seorang mukmin tidak mencuri. Orang yang mencuri pun begitu dia. Tidak mencuri oleh orang yang mencuri ketika ia mencuri. Orang mencuri doyan. Masih itu tak ada beriman tu. Kalau dia beriman tak ada mencuri. Tak ada mencuri doyan. Tak ada mencuri rambutan. Tak ada mencuri dukung. Tak ada mencuri langsat dan sebagainya. Dia tak akan mencuri kalau dia beriman. Begitu juga tak minum arak. Ini hadis lagi ya. Apa kata Nabi? Dan tidak minum arak orang yang minum ketika ia minum sedangkan ia seorang yang beriman. Dan taubat itu terbuka selepas itu. Kalau buat lakukan dosa, taubat diampunkan oleh Allah. Begini taubatlah. Itu sebab sembahyang astaghfirullahalazim. Itu kalimah taubat itu. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. وأتوب إليه توبة عبد ظالمين لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Taubat Allah suruh tu. Nabi yang tak berdosa pun taubat. Nabi ada dosa kan? Pun taubat. Inni la astaghfirullahal azim fil yaumi wal lailati 70 marrah. Sesungguhnya aku kata Nabi aku ni Nabi Rasul minta ampun dengan Allah Taala satu hari satu malam 70 kali. 70 kali Nabi minta ampun. Kita mana banyak dosa kita dengan dosa Nabi. Nabi itu dipelihara dari dosa. Dia maksum. Bukan maksumnya, maksum nama orang ni maksum. Dipelihara dari dosa. Pun dia bertaubat kepada Allah 70 kali sehari. Minta ampun dengan Allah 70 kali sehari. Kita sampai tak berdosa angkat tangan. Cari nama benar. Mana orang tak berdosa? Nak angkat gambar. Mana dia? Nak masuk dalam Facebook. Orang ini tidak berdosa. Angkat tangan. Yang cakap ni lagi banyak dosa. Dosa besar, dosa kecil, dosa zahir, dosa batin, dosa sedar, dosa tak sedar, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa tahu, dosa tak tahu. Sikit banyak dosanya. Lepas itu kita kena minta ampun dengan Allah SWT. Ketika kita duduk antara dua sujud tu, ada tak minta ampun? Kita duduk antara dua sujud, ada tak minta ampun? 8 permohonan kita ketika duduk antara dua sujud. Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah aku. Warhamni, kasihanilah aku. Rahmatilah aku. Wajburni, cukupkanlah apa yang tak cukup bagi aku. Warfa'ni, angkatkanlah darjat aku. Warzuqni, berilah rezeki kepada aku. Wahdini, berilah petunjuk kepada aku.
wa'afini dan sejahterakan aku, wa'fu anni dan maafkan aku. 8 permohonan kita tahu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 kan? Tadi 5 ni 3. 8 permohonan kita. Itu yang saya pelik tu kadang-kadang. Tomak Nina pun tak ada. Apa benda yang mintanya? Dia lepas sujud tu, sujudnya Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk terus. Allahu akbar. Itu 7 kali. Apa benda dibacanya? Lepas sujud tu, sujud kali. Tak ada tomak Nina. Patut berhenti, seluruh anggota berhenti di situ. 8 permohonan kita. Tapi semayang berjemaah tak ada ni, semayang seorang. Memang sunat umpamanya. Berapa ramai yang tak ada tomak Nina ketika duduk antara di situ. Minta ampun Allah. Allah suruh kita minta ampun. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan sampai habis ayat. Panjang ayat tu. Wahai orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Taubat nasuha namanya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Itu Allah perintah suruh taubat. Bila taubat, apa kata Nabi? At-taibu minaz zambi kaman la zambala. Siapa yang taubat kepada Allah di atas dosa-dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Kalau taubat macam tak dosa tu. Bila tak dosa esok ditimbang di akhirat, dosa tak ada, macam pahala aja lah. Tak pernah dengar ayat ni. Fa amma man saqulat mawazinuh, sambung. Fa huwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh, sambung. Fa ummuhu hawiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, pahalanya banyak, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Nak syurga Allah redha, nak lepas dalam neraka Allah redha, nak bidadari Allah redha, nak mahligai Allah redha, nak kenderaan Allah redha, nak makan makanan Allah redha, nak pakaian Allah, semua Allah redha. Tapi sebaliknya barang siapa ringan timbangan kebajikannya, wa amma man khaffat mawazinuh, ringan pahalanya, dosanya berat betul. Fa ummuhu hawiyah, maka maknya adalah hawiyah. Dia bukan mak kan hawiyah, benar? Maknya hawiyah jadi mak dia. Hawiyah tu apa? Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun hamiyah, api yang bersangatan nyala. Siapa nak memakkan api yang sangat? Api itulah jadi mak dia. Api itulah yang menemang-nemang dia. Api itulah yang memeluk-meluk dia. Api itulah yang mencium-cium dia. Api itulah yang mendakap-dakap dia. Api itulah yang melambung-lambung dia. Siapa nak sangat? Jadi sebab itu kita guna banyak buat kebajikan supaya berat rasa timbangan ya. Jadi kalau dia betul-betul beriman, dia tak akan berzina. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wala yasriqu sariqu qina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidak mencuri orang yang mencuri itu ketika dia mencuri itu dia beriman. Kalau dia betul takut Tuhan, sentiasa sedar Allah tu ada, dia tak mencuri dia. Itu namanya ihsan. Dia sedar Allah tu ada je. Bukan sekadar ada, nampak boleh tu. Bukan sekadar nampak, dengar boleh tu. Bukan sekadar dengar, tahu boleh tu. Allah tu ada saja, Allah tu dengar saja, Allah tu tahu saja. Berani ke nak mencuri, berani ke nak berzina, berani nak ambil rasuah, berani ke nak mengumpat. Sedar dia tu, Allah tu tahu je, dengar je, tahu, nampak je. Di samping Allah tahu ada malaikat betul. 2 orang malaikat sentiasa di sisi dia. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, kata Allah sentiasa ada di sisinya 2 orang malaikat. Seorang namanya kiraman, berarti yang maha mulia. Seorang lagi namanya katibin, yang sentiasa mencatat. Dan mereka tahu apa saja yang dilakukan oleh manusia-manusia di atas muka bumi ini.
ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu apa yang kamu buat. Jadi kalau sedar malaikat tu ada di kiri kanan, berani nak ambil nombor ekor, berani nak curi doyan, berani nak berzina, berani nak minum arak dan sebagainya. Kena sedar tu namanya ihsan. Jadi maknanya apa tadi? Tidak berzina orang yang berzina ketika ia berzina sedangkan ia seorang mukmin, orang beriman. Tidak mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri sedangkan ia seorang mukmin. Kalau dia mukmin dia tak mencuri. Dan tidak minum arak oleh orang yang minum arak ketika ia minum sedangkan dia seorang mukmin. Dan taubat itu terbuka selepas itu. Lepas melakukan maksiat, Allah buka pintu taubat. Sampai bila? Sampai matahari terbit dari barat. Terbuka, tak mana tutup. Sampai ditiup sangkakala yang pertama. Sebelum ditiup sangkakala itu ada peluang lagi. Taubat kepada Allah Taala. Betulkan kesalahan-kesalahan kita. Mana yang tak beriman, kembali beriman. Mana yang dah beriman, buat dosa, minta ampun dengan Allah Taala. Jadi ada harapan lagi, ada peluang lagi. Sentiasa terbuka, pintu taubat tak mana tutup. Kecuali apabila matahari terbit dari barat. Itu tutup dah, tak ada dah. No more forgiveness for you. Tak ada pengampunan lagi pada kamu. Beriman tak boleh. Kalau kamu kafir, apabila matahari terbit dari barat, mengucap pun tak terima dah. Mengucap dua kalimat syahadat, walaupun elok ucapannya, tak terima lagi dah. Kerana masanya dah berlalu. Begitu juga apabila dah ditiup sangkakala. Yang pertama, pintu taubat dah tutup Baik, kemudian tengok hadis yang ke-6 pula Tadi kita baca 5 hadis. Yang ke-6, man hamila salaha falaysa minna wa man ghassana falaysa minna. Siapa yang menyerang dengan senjata, saja nak bergaduh dengan jiran, ambil parang pergi serang dengan senjata, maka ia bukan daripada golongan kami. Saja bergaduh dengan jiran tu, bukan bersuruh salam pun. Bergaduh pasal pokok di sempadan. Pokok tu sempadan, aku punya, kita jiran. Ada aku punya, kita lagi ada memang jiran. Sampai boleh mengubah batu sempadan. Ada orang sekarang mengubah batu sempadan? Ada, mengubah batu sempadan. Dia bergaduh pasal pokok di sempadan tu. Aku punya, kita kena. Kalau kita kena sebelah tu, aku punya. Buat apa? Bodoh buat apa? Buat royan, boleh tahan kalau bergaduh buat royan. Ini bergaduh pasal pokok terung rembang. Tahu apa pokok terung rembang? Gaduh pasal tu, bertakut-takut. Dia bukan dari golongan aku, kata Nabi. Falaysa minni, maka dia bukan dari golongan aku. Siapa yang menyerang dengan senjata, maka ia bukan daripada golongan kami. Dan siapa yang menipu kami, yang menipu aja, maka ia bukan daripada golongan kami. Yang menipu-nipu tu tak boleh. Nipu duit lah, nipu macam-macam lah, nipu sempadan lah, nipu amanah lah, bukan golongan kami. Kemudian lagi yang ketujuh, hadis yang ketujuh. Laisa minna min daraba al-hudud au syaqul habubi au da'a yad'uni al-jahiliyah. Artinya bukan daripada golongan kami. Bukan golongan Nabi, bukan golongan Rasulullah. Bukan daripada golongan kami orang yang memukul pipi. Ini orang katak-katak tadi. Memukul pipi, pak, tarik baju, tarik rambut, guling-guling, melimpering. Dengan kematian dan sebagainya. Bukan dari golongan aku, kata Nabi. Orang yang memukul pipi atau mengoyak baju koyaknya. Atau menyeru dengan seruan jahiliah, macam orang jahiliah tu, celaka kamu. Macam Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Kenapa dia pernah memaki Nabi? Allah maki balik dia. Tabbat yada Abi Lahab. Celakalah wahai Abu Lahab.
kata Allah, Allah balas balik kerana dia pernah mencela Nabi, melaknat Nabi, celaka kamu dengan kata Nabi Muhammad, Allah balas balik. Begitulah, bukan dari golongan kami. Atau mengoyak baju, atau menyeru dengan seruan jahiliah. Jahiliah yang suka menyeru kejahatan terhadap orang yang beriman tu. Celaka kamu, bodoh kamu, bingung kamu, tenging kamu dan sebagainya. Disiksa pada Bilal bin Rabah disiksa, dihentak batu daripada dadanya, dijemur daripada cahaya matahari, ambil batu besar hentak dadanya, suruh dia kembali kepada menyembah berhala. Apa jawabnya? Ahadun, ahadun, ahadun. Apa arti ahadun? Bukan ahad, berarti Allah yang esa, Allah yang esa, Allah yang esa. Apa arti esa? Esa dia cakap apa saya tak tahu. Agaknya bukan cakap Jawa Siki. Bukan cakap Banjar saya tak tahu. Esa cakap apa? Agaknya tu cakap orang bertani banyak esa. Artinya tunggal. Allah yang tunggal, Allah yang tunggal, Allah yang tunggal. Begitulah kerana mempertahankan imannya. Ini orang meratak-ratak ni. Menampak-nampak di muka-muka, menampak-nampak pipi, mengoyak-ngoyak baju, narik-narik rambut. Dan menyeru dengan seruan jahiliah, macam orang jahiliah. Ketika kematian atau berlaku musibah. Macam orang jahiliah lah. Tak patut Tuhan jadi yang begitu. Dia menyalahkan Tuhan lah. Mana boleh? Tak adil Tuhan tu. Sudah. Jadi kafir jadinya. Meratak-ratak. Itu dia larangan dari Rasulullah untuk mereka-mereka yang meratak-ratak. Menangis tak ngapa. Bukan salah menangis. Kehilangan keluarga kita, siapa yang seronok? Semua sedih baca ya. Tuan-tuan dan puan hilang. Saya semua dah hilang. Bapa dah tak ada, mak dah meninggal dunia, adik-beradik semua seorang pun tak ada. Saya terkontin-kontin aja. Kakak tak ada, abang tak ada, adik tak ada. Anak pun merasa mati. Merasa mati anak. Punya sedih, tapi tak boleh meratak-ratak. Tak boleh menjerit-jerit, meraung-raung. Tak boleh. Kerana hukumnya haram. Udahlah ada kematian, meraung lagi dapat dosa lagi. Patutnya kita sedih kenapa? Rasulullah pernah kehilangan seorang anaknya. Namanya Ibrahim. Bukan Ibrahim Ista ya, Ibrahim. Anaknya itu daripada isterinya yang mula-mula jadi hamba dia. Diperistrikannya itu namanya Mariatul Qibti. Ya. Artinya apa? Mariatul Qibti itu hadiah daripada Raja Mesir. Masa itu Raja Mesir itu orang Qibti. Dihadiahkannya Maria namanya, Mariatul Qibti. Dapat anak namanya Ibrahim. Dari kecil lagi dah meninggal dunia. Belum sempat besar dah meninggal dunia. Jadi bayi lagi dah meninggal dunia. Sedihnya Rasul tu bercakap sampai keluar air matanya. Keluar air mata, menangis dia. Menangis tapi tak ada pula mata-mata. Itu Rasulullah ya. Jadi itulah contoh yang patut kita ikut. Bukan suruh nari pula ada mati saudara mati. Oh, seronoknya tu bapa aku dah mati, jangan. Tapi dia jangan meratak-ratak, meraung-raung. Menjerit-jerit, mengoyak-ngoyak baju, mengoyak-ngoyak apa, mengguling-guling atas tanah boleh, tak boleh ya. Baik. Hadis-hadis yang seumpama ini masih banyak. Masih banyak ya, banyak lagi. Bukan ini aja. Bukan 7 hadis lah. Hadis melarang jangan meratak, hadis melarang jangan melakukan kekufuran. Hadis sebelum ini ya. Bunuh orang dan sebagainya. Banyak lagi. Bukan ini aja. Tapi yang ini hanya contoh aja. Di mana golongan Khawarij. Khawarij ni golongan yang keluar dari Islam. Namanya Khawarij. Dia macam Mu'tazilah dia. Tak sama dengan kumpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang golongan Syiah yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Wahabi, itu yang tak ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khawarij itu berpendapat kalau siapa melakukan dosa dia kafir. Khawarij ya. Golongannya keluar dari kebenaran. Khawarij itu berarti keluar. Ya, Khawarij itu berarti keluar dari kebenaran. Itu Khawarij.
Yang mengkufurkan mereka yang melakukan dosa besar. Itu orang kata siapa buat dosa besar dia kafir. Masuk neraka kekal abadi selama-lamanya dalam tu. Yang melakukan dosa besar sajalah yang menanggungkan hadis-hadis di atas zahirnya. Dia mengambil hadis zahir saja ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sikap mereka ialah tanggungan hadis-hadis ini supaya selaras dengan kaedah umum yang telah disebut. Jadi dia tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Selagi dia tidak mempertikaikan hukum itu, dia tak kafir. Selagi dia tidak menyalahkan hukum itu. Kalau dia menyalahkan hukum itu, mana wajib semayang, komen ni bodoh semayang, tonggang-tonggik, api depan, itu kafir. Di antara yang kafir apa? Menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh apa ni? Apa ni? Sugi. Ada orang menghina sugi ni, lantak Allah Haji Ibrahim tu betik aku nengoknya, gini aku nengoknya, gini aku nengoknya. Kalau menghina sugi ni, kafir aku punya tahu. Dia tak sugi lain cerita. Tapi menghina tu jadi kafir. Begitu juga lain. Menyapa Haji Ibrahim pakai sorban. Macam dia alim benar. Padahal bukan alim benar, dia cikgu aja, bukan ustaz non katanya. Jadi menghina sunnah Rasulullah SAW. Kafir aja ya. Kalau dia tak pakai sorban aja, hanya dia tak dapat fazilat aja. Tak dapat fazilat. Kalau dia tak bersugi, tak dapat fazilat. Kerana sugi ni Rasulullah kata apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak kullu inda solat. Jika sekiranya tidak menyusahkan umat aku, nescaya aku perintahkan mereka supaya bersugi setiap kali mereka nak sembahyang. Tapi menyusahkan tak ada wajib. Kalau tidak berdosa, siapa sugi kita nak dengar? Dosa belaka. Tapi menyusahkan tak ada wajib. Tapi hukumnya apa? Sunat yang sangat dituntut. Sangat-sangat dituntut. Sunat muakkad namanya. Sunat muakkadah. Sangat dituntut. Itu sebab baca satu kitab nama Jauharul Mahub. Itu bab sugi ya. Macam-macam ada dalam tu. Hadis-hadis yang banyak ya. Itu dia, jangan menghina. Kalau menghina, kafir jadi. Kalau tidak, cuma dia tak dapat fazilat saja ya. Tapi yang Khawarij kata kamu melakukan dosa besar, kafir ya. Melakukan dosa besar sajalah yang menanggungkan hadis-hadis itu. Dan atas zahirnya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sikap mereka ialah menanggungkan hadis-hadis itu supaya selaras dengan kaedah umum. Tengok yang selaras ya. Yang telah disebut tadi di umum. Kalau dia menghina, kafir. Tidak. Sikap demikian adalah sepakat. Tak ada perselisihan, tak ada perbezaan pendapat. Sepakat. Kata di antara mereka. Dalam hal itu mereka berselisih pendapat tentang takwil hadis. Takwil itu memberi makna yang lain, tapi bersesuaian dengan Islam. Bukan saja memberi makna baru dah, makna itu juga, tapi memberi makna yang selain daripada apa yang disebutkan dalam hadis itu atau dalam ayat Quran kan. Namanya takwil. Macam Allah kata tangan. Tangan kamu, tangan mereka lebih baik daripada tangan Allah lebih baik daripada tangan mereka. Yadullahu fawqa aydihim. Itu ayat Quran tu. Yadullahu fawqa aydihim. Tangan Allah lebih baik daripada tangan mereka. Jadi ulama mentakwilkan tangan tu bukan tangan macam tangan saya ni, ada jari, ada kuku dan sebagainya. Tapi tangan Allah ada tangan macam mana? Allah hanya tahu. Kita tak tahu. Itu namanya takwil. Ada ditakwilkan tangan Allah itu sebagai kekuasaan Allah. Tangan Allah itu ditakwilkan kepada kekuasaan Allah. Bagaimana yang sesuai dengan sifat Allah Taala. Bukan saja-saja nak buat ni.
Mereka itu ulama-ulama yang boleh mentakwil. Kita tak boleh. Kalau macam saya ni tak boleh. Inna a'tayna minta apa nak takwil ayat Quran jangan ya. Jadi mesti apa? Seorang yang hafal Quran, hafal beratus-ratus ribu hadis, baru boleh mentakwilkan apa namanya ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang sama-sama ya. Tentang tangan Allah, wajah Allah dan sebagainya. Ya. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah Al-Quran. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Yang tak binasa ialah zat Allah. Wajhu rabbika itu wajah Allah, tapi ditawil kepada apa? Ditawil kepada zat Allah. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tak binasa ialah wajah Allah yang amat agung lagi amat mulia. Itu namanya takwil ya. Alright. Okey. Sudah bunyi ke? Sudah bunyi belum? Sudah. Nak tak apa? Cukup dah ya. Nanti insya-Allah kita akan cerita. Kalau tanya Ustaz Jamil belum kan? Dia telinga tak dengar pun. Mana telinga saya je? Saya ni lapang. Bukan dia pekak ke labang tau. Tak dengar. Baik, kita akan baca seterusnya ya. Segolongan daripada mereka mentakwilkan kufur. Itu akan datang baca insya-Allah ya. Cukup sekadar itu untuk malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya